Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nashita binti Mazli. Saya daripada kelas AT1103B. Hari ini saya dan kawan-kawan akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan alam semesta. Tajuk pembentangan kami adalah alam semesta yang terus mengembang. Antara ahli yang akan membentangkan tentang tajuk ini adalah Muhammad Ajwad bin Muhammad Subari, Muhammad Amirul Ihsan bin Anwar, Khairul Daniel bin Misni dan saya, Safira Nashita binti Mazli. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan menunjukkan tentang isi kandungan terlebih dahulu. Pertama sekali, kami ada pengenalan. Kemudian kami ada alam semesta yang mengembang mengikut mukjizat saintifik Al-Quran. Dan seterusnya kami ada bukti daripada Al-Quran yang menunjukkan pengembangan alam semesta. Seterusnya kami ada alam semesta mengikut pandangan Islam. Dan akhir sekali kami ada kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan segala kesimpulan yang telah kami dapat daripada tajuk-tajuk kecil ini dan menyimpulkan di dalam satu kesimpulan yang sama. Jadi, mari kita memulakan pembentangan dengan mengetahui apakah itu alam semesta. Alam semesta adalah ruang dan waktu yang merangkumi segala jenis yang ada. Dan segala jenis yang ada itu adalah termasuk semua jenis cirim, semua jenis planet, tenaga, cahaya, bintang, satelit dan benda-benda langit lain. Ini juga termasuk undang-undang dan pemalar fizikal yang mengawalnya. Para pengetahuan ilmiah semasa juga telah menentukan bahawa ukuran alam semesta sangat besar yang menjadikannya sukar untuk kita kira sebab kita tak tahu dengan pasti hadnya, dan kehebatan ini telah menjadikan alam semesta dianggap tidak terbatas. Dan kita juga tahu dengan ketidakterbatasan alam semesta ini telah membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita lihat tentang penciptaan langit dan bumi. Seperti yang kita tahu, langit dan bumi pada satu kala yang dulu adalah suatu yang padu. Kemudian dipisahkan oleh Allah dengan kekuasaannya. Ayat ini boleh dibuktikan dengan merujuk surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini telah menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi untuk manusia menyedari dan supaya mereka beriman kepada Allah. Selain daripada surah Al-Anbiya ayat 30, kita boleh juga merujuk kepada surah Al-Hud, di mana di dalam surah ini telah dikatakan Allah telah menciptakan langit dan bumi di dalam masa 6 hari. Keterangan Al-Quran ini ternyata dibenarkan oleh ahli astronomi sekarang. Padahal, seperti yang kita tahu, ayat ini telah diturunkan 15 abad lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ini terbukti yang menunjukkan Allah menciptakan alam semesta tidak main-main tetapi sungguh-sungguh. Dan ini telah juga menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Sekian daripada saya, Safira Nashita binti Mazli. Kemudian saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Ajwad bin Muhammad Subari untuk meneruskan dengan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajwad bin Muhammad Subari dan sekarang saya akan membentangkan pasal poin saya iaitu mukjizat saintifik Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran di bawah ini menjelaskan bahawa alam semesta akan sentiasa mengembang dan terus mengembang. Dan sememangnya perkara ini menakjubkan kerana ianya selari dengan perkembangan sains semasa. Seperti yang kita dapat tahu, pada mulanya alam semesta ini ialah merupakan hanyalah
sebuah ataupun setitik perkara dan ianya meletup akibat ledakan besar ataupun lebih dikenali sebagai ledakan Big Bang, dan terciptalah alam semesta yang sekarang ini. Dan tempoh yang diambil untuk tercipta alam semesta yang sekarang ini bukanlah sekejap. Ianya amatlah lama. Hampir memakan masa dalam hampir 14 bilion tahun lamanya. Dan sekarang inilah apa yang kita dapat lihat sekarang merupakan hasil daripada ledakan tersebut. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surah Az-Zariyat. Seperti yang kita dapat lihat, Allah benar-benar telah berkata dalam surah Az-Zariyat ini bahawa langit benar-benar telah diluaskan dan ianya akan terus berkembang sehinggalah tidak diketahui manusia, sehingga kemungkinan sehingga kiamat, dan kita pun tidak tahu. Hal ini selari dengan panduan sains semasa bahawa alam semesta akan mengembang dan terus mengembang sejak mengalami ledakan Big Bang. Menurut Edwin Hubble, beliau berpendapat bahawa terdapat hubungan langsung antara kelajuan galaksi jauh dan jarak dari bumi. So semakin jauh jarak galaksi dengan bumi, semakin laju proses pengembangan alam semesta. Ini dikenali sebagai Hubble's Law, dan perkara ini pun telah diiktiraf oleh para ilmuwan yang lain, dan mereka pun bercakap berkaitan ini akan merujuk kepada Hubble's Law ini. So seterusnya, ahli astronomi yang menggunakan NASA Hubble Space Teleskop telah mendapati bahawa alam semesta berkembang 5% hingga 9% lebih pantas dari yang dijangkakan. Hal ini dimungkinkan kerana jarak galaksi dan bumi mungkin sekarang ni telah pun jauh dan semakin jauh, kerana kita dapat tahu peratus pengembangan alam semesta telah pun bergerak lebih pantas seperti yang dijangkakan. Ini merupakan ilustrasi 3 langkah ahli astronomi yang digunakan untuk mengukur kadar pengembangan alam semesta. Ahli astronomi telah menggunakan Cepheid untuk mengukur kecerahan sebenar supernova dalam setiap galaksi. Dari pengukuran ini, para astronomi telah menentukan jarak galaksi. So, apa yang kita dapat lihat daripada mujizat saintifik Al-Quran ini? Alangkah ajaibnya sebenarnya mujizat saintifik ini telah terkandung di dalam Al-Quran. Dan seharusnya firman Allah ni telah pun dijadikan pedoman kepada umat Islam agar lebih berakal dan lebih memikirkan tentang diri, tentang perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat pada masa kini. Hal ini agar mereka dapat meningkatkan iman mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya lah kan, umat manusia haruslah lebih memikirkan perkara-perkara yang gaib ataupun yang tidak kita nampak, seperti alam semesta, alam gaib. Seperti yang kita tahu kan, alam semesta jauh di atas sana, dan kita boleh membuat kesimpulan bahawa ianya merupakan alam gaib sebenarnya. Dan kita perlulah berfikir apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi jika bumi ni terlalu jauh dengan galaksi. Adakah kehidupan baru akan muncul, dan hal itu kita tidak dapat tahu. Dan oleh itu kita seharusnya lebih belajar dan lebih melakukan kajian jika mempunyai peluang, dan jika dapat peluang tersebut, gunakanlah dengan cara yang betul. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Kak Khairul Daniel. Silakan Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Daniel di sini, dan saya akan membentangkan tentang bukti daripada Al-Quran berkenaan pengembangan alam semesta.
Okey, bukti yang pertama adalah berdasarkan surah Al-Zariyat ayat yang ke-47 yang membawa maksud, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surah Al-Zariyat ayat yang ke-47. Dalam erti kata lain, kata langit sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa ataupun di alam semesta. Okay, dan dalam ayat tersebut juga kata langit memiliki erti alam semesta. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahawa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Inilah kesimpulan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan pada masa kini. Baiklah, bukti yang kedua adalah berdasarkan surah Al-Ghasiyah ayat 17 hingga ke-18. Ayat tersebut bermaksud, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit ditinggikan? Dalam ayat tersebut ada dinyatakan bahawa langit ditinggikan. Ini membawa maksud bahawa alam juga akan mengembang seperti mana yang diperkatakan langit ditinggikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ihsan bin Anwar dan nombor matrik saya ialah 2020890022. Dan sekarang saya akan membentang tentang alam semesta mengikut pandangan Islam. Yang pertama, alam semesta ini adalah sebuah susunan unsur yang berada dalam perbentangan. Sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat difahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai kaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah difahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diurus takbir dengan kehendaknya sendiri. Allah menciptakan alam semesta dengan susunan yang teratur dari segi biologi, fizikal dan geologi. So kat sini kita dapat tahu bahawa kewujudan alam semesta adalah daripada kehendak Allah sendiri. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Okey, dan seterusnya, menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Itu adalah petikan daripada surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang kewujudan alam semesta. Dan seterusnya, bagi alam semesta mengikut pandangan Islam ialah alam semesta diciptakan lebih kompleks daripada kejadian manusia. Saya baca satu ayat daripada surah Al-Ghafir, iaitu ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi lebih besar daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ghafir ayat 57. Daripada ayat ni kita dapat mengetahui bahawa penciptaan alam semesta lebih kompleks daripada mencipta manusia dan menghidupkannya semula. Itu adalah perkara yang diberitahu
yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu saja pembentangan daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Ajwad. Untuk kesimpulan, kita dapat simpulkan bahawa alam semesta memang sedang berkembang dengan cepat dibandingkan dengan pemikiran manusia. Berdasarkan kajian dan juga data, kita mendapati bahawa alam semesta memang berkembang daripada sebuah titik yang dikenali sebagai singularity. Sampai itu, Hawking juga ada menyatakan bahawa semakin jauh sesuatu galaksi dengan galaksi yang lain, maka pergerakannya untuk berjauhan adalah semakin cepat. Yang mana bermaksud alam semesta itu tidak akan statik dan akan tetap berubah-ubah jarak. Rasa itu sahaja daripada kami, dan jika ada terkurang, itu adalah kelemahan daripada diri kami sendiri, dan jika ada kebaikan yang datang daripada Allah. Dan sekian, terima kasih.